Tak tahulah saya. Ya saudara, barulah okey sikit. Mudah-mudahan janganlah ada gangguan saudara, bukan ada apa-apa pun ya. Aduh. Saya bila diganggu-ganggu begitu dia pening kepala sikit saya tengok. Tambah-tambah lagi sebab Saudara Mustafa Ilyas. Jadi saudara pastikan saudara ada subscribe di Instagram ataupun TikTok. Kalau terganggu di Facebook, lari ke Instagram. Saudara Yus Sidra, Rosli Misrah, saudara Queen Kasturi, Raja Gedi, Neo Blackmore, Mat Rock, kita saudara Mustafa Ilyas, saudara Barudin, saudara Yusri Muhammad, saudara Fazil Yub, Rosila, ya, Robidin. B kena kacau ni nampaknya. Raja Syarizat, saudara Ikram Kordin, saudara Isa Ismail, Yusuf Sulaiman. Begitu juga dengan saudara Pesan Abah katanya. Azili di TikTok saudara. Hanif, Nafi Isbat, Abu Samah, saudara Muhammad Syukri, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabar aku di Sungai Petani? Moga semua okey ya. Saudara Hamid dari Kuantan, saudara Muhammad Tahir, saudara Muhammad Nazri, Rejab Yusof, saudara Zakaria, Yusuf Sulaiman. Itu juga saudara Muhammad Radhi, saudara Azhar. Saya sebut nama-nama tu. Ada yang dekat TikTok, ada yang dekat Instagram, ada dengan Facebook saudara. Awal-awal tadi Facebook telah diganggu. Mudah-mudahan tidaklah gangguan saudara. Baiklah, kita meneruskan. Kalau terganggu di Facebook, lari ke Instagram. Jangan lupa saudara, ruangan masih sama, Amir Hijaz Fans di Instagram maupun di TikTok saudara. Baik. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 7 Disember, hari yang ke-994 negara kita dijengah oleh virus corona. Laporan saudara Jamil Idris awal pagi tadi, terdapat peningkatan sedikit semalam daripada 1576 kepada 1649. Dia kalau musim hujan ni virus corona mudah merebak. Cuma yang agak tak seronoknya saudara ialah bila saya tengok kematian semalam adalah seramai 16 orang. Sebab itu saya kata berhati-hati saudara. Pastikan anda menjaga kebersihan diri, jaga penjarakan sosial. Saudara Rosmini dari Pontian, terima kasih. Dan jumlah kumulatif sudah pun 5,3,557 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan semalam nampaknya terdapat 10 buah negeri meningkat balik. Cuma Johor kekal dengan 40 jangkitan. Saudara, dia tak berubah. Susut di 5 buah negeri. Antara negerinya Selangor 530, Wilayah Persekutuan 170, Sarawak 170, Kedah 116 dan Melaka 126. Jadi artinya ada 5 negeri saudara yang jangkitan virus corona mengatasi jumlah 100. Yang lain itu masih di bawah jumlah 100. Jadi sebab itu saya berharap teman-teman jagalah kesihatan. Sebab bila tengok ada 16 kematian tu, ini agak mengerikan. Sebab selalunya kemarin dulu 3 orang, kemarin dulu ada 6 orang, tapi semalam 16 kematian kesan daripada virus corona. Berhati-hati saudara, jaga kebersihan. Ini musim hujan ni saya khawatir sangat-sangat. Sebab itu saya katakan kalau musim sejuk, virus corona mudah merebak. Saudara, kita masuk segmen minta keizinan. Dalam diganggu-ganggu pun kena buat juga berniaga. Jadi teman-teman yang punya produk, yang mahu diwawarkan produk anda, hubungi Al-Azhar di talian 011330412441. Al-Azhar dengan setangih al-bakurnya dan juga parfum ataupun minyak wangi saudara dari tanah Arab. Kalau tak dapat Al-Azhar, hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Siti Farehah tentulah dendeng manis Siti Farehah. Bagi teman-teman di Lembah Kelang, boleh hubungi Syauqi di talian 0123575703 untuk mendapat bekalan buah-buahan yang terus dihantar ke rumah saudara. Dan makanan, jangan lupa makanan kegemaran saya yang memang sedap, murah, tak mahal mana pun, iaitu popiah sira Lady Maria. Mengasyikkan. Sambil-sambil dengar saya melabur ni, makanlah popiah sira. Memang saudara relax saja. Saudara, rasanya pedas, rangup dan manis. Sila hubungi saudara Nizam di talian 0194351203. Kalau anda nak berniaga, tim Nur Aisyah sedang mencari rakan perniagaan untuk di kawasan anda. Sila hubungi talian 018-279-4288. Tim Nur Aisyah memasarkan produk kosmetik
serta makanan segera dan juga susu. Okey, sekali saudara, jangan lupa sahabat kita tokoh jamu kemaman Saudara Zul. Saudara Zul dia memasarkan banyaklah produknya, jamu-jamu semua, termasuklah yang ini saudara, madu Arab, batu saudah. Ini memang sedap saudara. Sedap badan lah, bukan rasanya sedap, sedapnya tak banyak. Rasanya ada pedas-pedas sikit. Ada manis. Saya makan apa saudara, madu Arab, batu saudah, menyegarkan badan untuk membantu menambahkan tenaga dan stamina. Sebab itu saya boleh bersiaran setiap malam saudara. Dia menguatkan antibodi dan imunisasi, melegakan sakit pinggang, lutut, sengal tulang, sendi dan kebas, membantu masalah pernafasan dan elok untuk ibu-ibu yang baru bersalin, untuk merawat kecil manis, darah tinggi dan mengawal kolesterol saudara. Jangan lupa saudara, itu madu Arab, batu saudah. Dan ini produk juga yang dihasilkan oleh Saudara Zul sejak daripada tahun 1968, iaitu saudara madu apple cider organik. Dia mengandungi 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple, membantu mengurangkan berat badan, menghapuskan lemak, masalah penghadaman, sembelit, asma, migrain dan melancarkan pernafasan, turut membantu masalah gout ataupun sakit sendi dan otot serta stroke saudara. Jangan lupa boleh hubungi Saudara Zul, tokoh jamu kemaman, di talian 019-917-0449. Sama-samalah kita membantu perusahaan kawan-kawan kita ya. Saya mengharapkan Saudara Zul mencapai kejayaan dalam mencari rezeki yang halal. Baik saudara, itulah seketika sedikit tentang ini e-commerce. Terima kasih kerana anda mengizinkan saya mewawarkan produk sahabat-sahabat kita. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting bagi kita sebagai dapat dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Saudara, tukiran hitam, apa khabar? Orang Johor, orang Muar, tukiran lama tak makan mi rebus. Mi rebus Muar, sedap saudara. Saudara, berjaya mencapai kekuasaan, kekayaan, kecantikan dan lain-lain tanpa kualiti hati, iaitu iman, hanya akan menjerumuskan manusia kepada rasa kekosongan, kemurungan dan kebosanan. Itu kena ingat saudara ya, bila kita berjaya, walaupun kita berjaya, kita mencapai kekuasaan, kita mencapai kekayaan, boleh muka cantik, lawa, segak dan bergaya ataupun lain-lain, tetapi tanpa kualiti hati, iaitu iman, ia akan menjerumuskan manusia kepada rasa kekosongan, kemurungan dan kebosanan. Apabila kualiti hati rendah, nikmat yang banyak terasa tidak cukup. Apabila akibatnya kita tak bersyukur, kita tak bersabar, tiada qanaah dan redha, serta diri akan diperhambakan oleh hawa nafsu, saudara, dan syaitan akan membawa kita ke arah kejahatan. Sebaliknya saudara, hati yang kuat mampu mengawal nafsu. Manakala hati yang lemah sentiasa terkurung oleh kehendak nafsu, bagaikan burung yang terkurung di dalam sangkarnya saudara. Hati yang kuat akan memandang segala-galanya secara positif, mentafsirkannya secara positif dan bertindak juga secara positif. Inilah yang sering disebutkan oleh pakar-pakar motivasi sebagai berfikir secara positif. Jadi bila kita berfikir, fikiran kita dalam keadaan positif, segala yang positif akan tertarik pada kita. Inilah yang disebutkan sebagai hukum tarikan dalam kehidupan saudara. Apa yang kita yakini dalam hati menentukan sudut pandangan kita, seterusnya mempengaruhi sistem nilai, sikap serta kelakuan kita. Orang yang memiliki hati yang tenang, itu hasil daripada keimanannya kepada Allah, akan melihat segala yang berlaku dari sudut pandangan akidah. Lantas sistem nilainya mengikut perspektif Allah dan Rasulnya. Nilai ini akan mempengaruhi sikapnya. Ia akan menjadi seorang mukmin yang segala kelakuannya berpandukan pada syariat dan akhlak Islamiah. Ya saudara, bersihkan hati kita, tenangkan fikiran kita, sentiasa berfikiran positif. Itulah seketika naluri kehidupan. Kita masuk di segmen mutiara kata. Sahabat-sahabat saya mengirim, tapi yang ini saya tak tahu siapa pengirimnya. Cuma saya tengok dalam wall tadi, bila saya dah pakai, saya masukkan dalam komputer saya lupa siapa pula pengirimnya. Tapi mereka yang menghantar kiriman kepada saya tentulah tahu. Ini mutiara kata
Katanya itu, jadilah seorang yang pemurah, tetapi jangan jadi seorang pemboros. Jadilah manusia yang hidupnya sederhana dan sentiasa mengingati Allah. Tetapi menjadi manusia yang bakhil, kedekut dan tidak bersyukur dengan Allah, itu tandanya orang tidak mengingati Allah. Ingat saudara, terima kasih sahabat kita yang mengirim kiriman mutiara kata saudara. Kita harus saling ingat mengingati, berpesan-pesan. Berpesan-pesanlah kamu kepada kebaikan. Mengingat-ingatlah kamu pada teman-teman agar mereka sentiasa berada di jalan yang lurus. Itu saja pencerahan saya. Masih saya mulakan dengan perkabaran. Orang tak suka pun saya kena cakap juga. Pertama sekali, laporan tentang kesihatan. Kedua, cari rezeki yang halal. Ketiga, naluri kehidupan. Keempat, mutiara kata. Dan mengingatkan pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir dan bimbang negara boleh muflis, saudara. Bicara kita malam ini, saudara, masuk hari ketiga. Hari ketiga menangani derita rakyat, saudara. Baik, sebelum saya memberi pencerahan lagi, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, di gerai Pak Wan membeli kelisa, memilih selah, tidak berkalut. Ramai cendekiawan mengguna bahasa, sekerat ular, sekerat belut. Dia menyindir orang bahasa ni, kononnya perjuang bahasa, tapi bercakap dalam bahasa Inggeris. Itu kata Pak Nazil. Kalut tu terburu-buru, bahasa orang utara, saudara. Hang ni kalut sungguh lah. Kalut tu kelang kabut, saudara. Tambah Pak Nazil lagi, bermalas-malas di atas buaian, menepuk peha nyamuk yang mati. Jujur ikhlas, kunci kejayaan. Rajin usaha, menambah kualiti. Jadi Pak Nazil mengajak kita semua untuk sentiasa rajin berusaha untuk menambah kualiti kehidupan kita, saudara. Baik, saudara, bagi teman-teman yang menyunting semula, saya perlu memberi peringatan ini sebab saya tengok banyak dah orang buat suntingan live saya ini. Saya nak jelaskan, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantaunya. Begitu juga teman-teman yang menghantar kiriman, saudara Mak Semana, tak ada lagi lain, anda harus bersetuju dan tak bersetuju. Tak itu. Ialah, saudara, saya harus mengingatkan anda bahawa ini adalah pencerahan politik. Kalau anda menghantar kiriman, gunalah bahasa yang baik. Jangan gunakan bahasa-bahasa carut-mencarut, maki hamun. Itu bukan budaya kita. Kita warga cita damai. Dan pencerahan saya sekadar memberi informasi supaya kita tidak terpengaruh dengan cakap-cakap orang. Dan kalaupun ada komen-komen saya, saudara, prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah. Nak menyantun ni tak ada masalah, gunakan bahasa yang baik, gunakanlah bahasa yang paling harmonis kalau baik, kalau boleh, saudara. Baik, cuaca sekarang nampaknya sekitar kawasan saya tak dapat lagi laporan Jabatan Kaji Cuaca, tapi saya yakin waktu pagi tengah menderang, petang mendung. Cuma sekitar kawasan saya ini tak ada hujan hari ni. Saya tak tahu di kawasan anda bagaimana, tak tahulah macam mana di Tioman, macam mana di Padang Serai, suasana mengundi dan sebagainya. Sekejap lagi saya akan bagi tahu keputusannya. Tapi bagaimanapun tempat lain saya tak tahu apakah ada banjir, tak ada banjir, adakah hujan, tak ada hujan. Tapi saya masih kekal kepada peringatan Jabatan Kaji Cuaca yang meramalkan daripada hari ini sehingga 9 hari bulan, saudara, 3 hari berturut-turut berhati-hati kerana hujan petir akan berlaku. Jadi kalau itu berlaku, pastikan kita jaga keselamatan diri kita dan keluarga, saudara. Itu lebih penting, saudara. Baik, saudara, awal-awal lagi saya harus memberi pengumuman. Setakat jam 8.30 malam tadi saya menerima kiriman teman-teman, tapi ini belum disahkan, tapi katanya sudah resmi bahawa Barisan Nasional memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Tioman dengan majoriti sejumlah 658. Tak banyak mana pun, saudara. Bahang daripada pelari yang lepas masih lagi mengawal pemikiran pengundi-pengundi. Dapatan saya, Barisan Nasional mendapat 8,077 undi, Perikatan Nasional mendapat 7,439 undi, Pakatan Harapan walaupun ada cara menarik diri, tapi masih lagi ada orang yang mengundi juga, saudara. Itulah, bila kita dah tarik diri pun macam mana pun masih lagi orang mengundi, sebab nama tidak keluar daripada kertas undian, iaitu 713 undi. Pejuang cuma dapat 69 undi dan bebas 53 undi. Yakin saya dua calon sebut, 3 tu adalah hilang wang pertaruhan.
Jadi pertarungan antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Barisan Nasional menang 658 majoriti. Tahniahlah pada calon daripada ini Barisan Nasional, saudara. Dan kepada para pengundi, anda telah pun melaksanakan tugas dan tanggungjawab, memberi undian, dan setiap yang bertanding terimalah keputusan itu dengan berlapang dada. Itu kehendak rakyat. Dan kepada wakil rakyat, calon daripada Pulau Tioman, anda harus memenuhi janji dan apa yang telah anda lafazkan sepanjang musim kempen yang lalu. Cuma saya nampak yang tidak resmi di Padang Serai. Padang Serai setakat ini Parti Perikatan Nasional mendahului Pakatan Harapan, iaitu ini tak resmi, saudara, setakat jam 8.45 minit tadi, saudara. Iaitu tidak resminya Padang Serai, Perikatan Nasional 24,841 undi. Sementara Perikatan Nasional Perikatan Nasional 24,841, Pakatan Harapan itu 18,960 undi. Dan ada juga masih mengundi, walaupun dah diumumkan calon Barisan Nasional menarik diri, tapi sejumlah 1,364 undi direkodkan. Saudara, Pejuang dapat 216 kursi, 16 undi, Warisan 256, Bebas 484. Jadi saya katakan 44 ni hilang wang pertaruhan. Masih lagi pertandingan antara calon daripada Perikatan Nasional yang saat ini berada di hadapan, iaitu 24,841, dan daripada Pakatan Harapan 18,960. Bersabarlah, kita tunggu. Saya tak dapat lagi. Itu yang saya dapat saat ini, saudara, keputusan di Padang Serai. Di Tioman sudah pun katanya hampir resmi lah. Ya, saudara. Baik. Jangan lupa, saudara, hari ini adalah hari ketiga. Kita harus menghitung hari demi hari. Kita bagi 100 hari kepada kerajaan perpaduan untuk menangani derita rakyat. Saya harus melafazkan benda ini saban malam. Kalau anda bersama dengan saya, kita tengoklah apa yang berlaku. Cuma saya dapati kiriman, ada teman-teman mengirimkan kepada saya bahawa saat ini lebih 630 pengusaha ladang ayam daging kontrak kini dihambat oleh hutang keliling pinggang. Inilah kesan daripada ketidakstabilan politik yang masa silam. Selama 4 tahun ekonomi menurun. Jadi sejumlah lebih 630 pengusaha ladang ayam daging, ladang ayam daging, saudara, bukan ladang ayam telur, saudara, kini diambang muflis. Demikian menurut sumber yang maklumkan bahawanya ialah akibat beban hutang yang dikenakan oleh kartel dan peternak bersepadu ataupun integrator. Rupanya sekarang ni ada kartel-kartel yang menguasai ladang-ladang ternakan ayam ini, dan mereka memberi pinjaman, hutang, tapi bila sampai waktunya terjebak. Adalah ini dipanggil integrator dan kartel. Jadi kita mengharapkan agar Menteri Pertanian Mamat kena lihat untuk nasib 630 peternak, bagaimana kehidupan mereka, ya. Sebab pengusaha ladang ayam ini kerana mereka bekalan ayam muda ataupun anak-anak ayam ini dikawal oleh kartel. Jadi mereka tidak dapat benih, makanan, dadak-dadak yang perlu diberikan. Cuma mereka menyediakan ladang ataupun kandang ayam dan pekerja lain tak ada. Jadi saya harap Mamat dapat menangani masalah ini. Tolonglah. Saya cakap halaman kita ialah derita rakyat, saudara. Cuma saya melihat mungkin juga di hari ketiga ini agak berita yang memberansangkan apabila syarikat Petronas, syarikat cari gali minyak kita, mengumumkan bahawa penemuan minyak gas baru di Sarawak. Mudah-mudahan warga Sarawak akan mendapat limpahannya. Jadi Petronas cari gali sedang berhad mengumumkan penemuan minyak dan gas di Telaga Nahara 1 di blok SK306 yang terletak di perairan Balingan, kira-kira 100 km, 150 km dari Bintulu, Sarawak. Ya, minyak ni kebanyakannya di dalam laut, saudara, sekitar 150 km daripada Bintulu. Jadi menurut anak syarikat Petroleum Nasional Berhad, itu maklumkan Telaga Nahara berjaya digerudi. Rupanya dalam, saudara, kedalaman
dalamnya lah 2,468 meter dan menemukan hidrokarbon dalam jujukan akhir itu Oligocene hingga pertengahan Miocene. Itu dia punya bahasa saintisnya, saya pun tak tahu saya. Hidrokarbon, Oligocenes dan ke pertengahan Miocene. Menurutnya, minyak ringan dengan bahan cemar yang minimum juga wujud selepas ujian pengeluaran dijalankan untuk telaga tersebut. Jadi, menurut Naib Presiden Eksplorasi Petronas, Saudara Muhammad Radhani Abdul Rahman, Telaga Nahara 1 merupakan penemuan minyak penting oleh Petronas. Dan penemuan itu membuktikan potensi luas prolifik Malaysia kekal berprospektif tinggi dalam sektor oil and gas ataupun minyak dan gas. Cuma itu Petronas. Yang menjadi tanda tanya sekarang ini adalah kedudukan Saudara Datuk Asri Hamidin, iaitu Ketua Setiausaha Pembendaraan di Kementerian Kewangan. Kerana Berita Harian melaporkan kedudukan Ketua Setiausaha Pembendaraan Datuk Seri Asri Hamidin masih lagi menjadi teka-teki kerana beliau tidak kelihatan berada di Kementerian Kewangan saat Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke kementerian tersebut sebagai Menteri Kewangan. Jadi kabarnya dia bercuti dan besar kemungkinan akan digantikan dengan orang lain. Memanglah dalam pimpinan dulu banyak juga cerita-cerita yang kontroversi, dan mudah-mudahan kita akan mendapat seorang Ketua Setiausaha Pembendaraan yang baru yang lebih berintegriti saudara. Itu di Kementerian Kewangan. Sementara itu di Parlimen saudara, kabarnya sahabat saya Datuk Johari Abdul bakal mungkin akan menjadi calon untuk dilantik sebagai Speaker Dewan Rakyat. Mudah-mudahan. Sebab beliau dulu pun pernah dicalonkan waktu Kerajaan Pakatan Harapan, tapi tak tahu macam mana tiba-tiba hilang di tengah jalan. Jadi sebab itu setakat ini beliau merupakan adun gurun. Hari ini sekarang beliau akan mengukuhkan nama dan disokong oleh pimpinan Pakatan Harapan. Dan tentulah Barisan Nasional juga akan menyokong Datuk Johari Abdul ini untuk menjadi Speaker Dewan Rakyat. Saudara, sebab itu kita melihat hari ini keputusan yang ada macam-macam berlaku. Saya menyantuni apa kenyataan Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia kata bila sumber kewangan yang hampir pasti bukan sumber kewangan yang halal, jadi sebab itulah kerajaan mereka tidak dapat dibentuk. Keadaannya. Dan sekarang ini orang banyak bercakap tentang kenapa kita boleh bersama dengan DAP dan sebagainya. Tapi menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata soal DAP ini mereka sudah pun berubah hal tujuan dan tidak lagi seperti dulu. Jadi karenanya sebab mereka akur dengan 4 perkara penting dalam perlembagaan, iaitu soal agama Islam, keistimewaan orang Melayu, kedaulatan raja-raja Melayu, saudara, dan juga tentang bahasa Melayu. Jadi mereka dah bersetuju, tak ada masalah. Dan kita mengharapkan agar pimpinan daripada DAP tidak lagi mengulangi sejarah silam yang yang mengguris hati warga bangsa keturunan Melayu. InsyaAllah, saya kata begitu. Bagaimanapun, sebagai Presiden Parti UMNO, Datuk Seri Zahid mengingatkan kepada calon-calon Barisan Nasional termasuk yang baru menang tadi, jangan jadikan wakil rakyat ini jawatan yang bermusim. Mereka mesti berkhidmat sepanjang masa. Dalam keadaan sekarang ni, saudara, kadang-kadang saya melihat persoalannya bila kajian, kita buat kaji diri kita, saudara. Sebenarnya siapa? Macam mana saya lihat ada adik saya, saudara Eman JR, mengantar kiriman kepada saya bersetuju dengan pandangannya. Sebab dia persoalkan, siapa? Ini kesan daripada kekalahan Barisan Nasional yang cukup memalukan. Yang amat terperosoklah dengan Barisan Nasional cuma dapat 30 kerusi saja. Sebab itu UMNO cuma dapat sekitar 26 kerusi. Jadi kita harus mempersoalkan sebenarnya siapa yang menambah untuk memburukkan UMNO. Sebenarnya ahli-ahli itu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tentulah musuh parti ini sediasalah, tapi dalaman parti mereka sendiri yang memburukkan parti sendiri. Siapa yang mencerca pemimpin UMNO? Kalangan pemimpin UMNO sendiri juga, saudara. Ini masalah yang tidak mampu dihuraikan dan terpulang pada diri kita sendiri. Siapa yang menjadikan rakyat semakin jauh dari UMNO? Adalah pemimpin UMNO itu sendiri. Kita harus bermuhasabah diri.
Siapa yang mahu mentalkinkan UMNO? Saya melihat dan saya bersetuju dengan pandangan Saudara Aiman. Orang UMNO itu sendiri. Kita timbul persoalan, siapa yang menghilangkan kasih sayang rakyat kepada UMNO? Sebenarnya orang UMNO sendiri. Mereka sombong, bongkak dengan kekayaan yang mereka perolehi. Jadi rakyat semakin jauh, semakin membenci pada parti UMNO. Parti UMNO, rumah UMNO tak salah, pemimpin yang salah. Jadi siapa pula yang jadi tali barut kepada parti pembangkang? Tidak lain daripada pemimpin UMNO sendiri. Ini persoalannya. Dan siapa yang membesar-besarkan masalah dalaman UMNO? Melainkan pemimpin UMNO itu sendiri. Inilah beberapa persoalan yang perlu dijawab dan perlu difikirkan oleh pimpinan UMNO peringkat akar umbi. Saya rasa inilah kunci kepada masalah yang dialami oleh UMNO sepanjang musim pilihan raya yang lalu. Dan mereka perlu berubah. Apa yang terjadi pada UMNO kerana orang UMNO itu sendiri. Jadi kerana itu kita melihat kekalahan UMNO dalam pilihan raya yang baru lalu ini, jangan salahkan rakyat, jangan salahkan orang lain. Tak perlu kita tunjuk jari kepada siapa pun. Kita ni yang rasa diri kita hebat sangat. Nasib baiklah kita tidak bergabung dengan apa ini Perikatan Nasional. Kalau bergabung dengan Perikatan Nasional, guyup terus. Kalau dua selepas pilihan raya, nasib baik juga apabila Perikatan Nasional dan Pakatan Nasional tidak bergabung. Kalau dua parti itu bergabung, memang bertambah jauhlah kita. Ini keadaannya, saudara. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan UMNO kali ini benar-benar sedar diri, insaf diri anda, bahawa you are nowhere in the eyes of rakyat seandainya anda bersikap sombong, bongkak, mempamerkan kekayaan anda. Ini sebenarnya, saudara. Ini tujuan saya selepas saya mendengar kenyataan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden. Jangan jadikan jawatan sebagai wakil rakyat itu jawatan yang bermusim. Artinya, you mesti bekerja sepanjang waktu. Pernah menangani masalah rakyat. Janji kita pada rakyat. Tambah-tambah lagi, pimpinan negara yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menekankan bahawa beliau kali ini mahu menangani derita rakyat. Dan kita harus sama-sama dengan beliau untuk membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim melaksanakan misinya untuk memastikan derita rakyat terurai. Ini sebenarnya. Jadi sebab itu kita harus bermuhasabah diri. Ujung-ujung tahun ni, saudara, duduk menong sendirian. Ingatlah, kitalah yang membuatkan parti kita ini dibenci oleh orang. Ini saya nak bagi tahu pada pimpinan peringkat akar umbi. Yang mana kepala batu, yang bongkak itu perlu disingkirkan. Tapi saya tahu kekangan yang dialami oleh Presiden UMNO tidak lain dan tidak bukan kerana UMNO mengamalkan sistem demokrasi. Orang dipilih tak boleh nak disingkirkan. Yang boleh menyingkirkan adalah ahli itu sendiri. Tetapi cuma kita ada klosa-klosanya adalah tentang Biro Disiplin. Sebab itu saya menekankan agar Biro Disiplin mengambil tindakan pada 5-6 orang yang saya lihat bukan lagi menjadi musuh dalam selimut, bukan lagi menjadi serigala di depan ayam. Mereka adalah jembalang yang membunuh UMNO, membunuh keyakinan rakyat pada parti UMNO. Mereka harus bertanggungjawab dan tidak perlu berada dalam UMNO. Saya berseru pada ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi, insaf-insaflah kita. Kalau kita masih lagi melihat wang itulah segalanya, kita bertuhankan kepada duit, maka parti kita akan disisihkan terus oleh rakyat. Ingat itu sendiri, saya. Sebab itu bila saya dengar keluhan, ada teman-teman mengatakan kenapa orang ini tak dapat jadi menteri, kenapa orang ini tak dilantik sebagai menteri, saya nak jelaskan. UMNO ni menumpang. Benar kita orang kata kita kingmaker. Bagi saya kita menumpang. Majoritinya adalah Pakatan Harapan. Terima hakikat. Jadi itu pun kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi kesempatan pada 6 orang pimpinan daripada UMNO untuk menganggoti kabinetnya, itu pun bersyukurlah. Kalau tidak, kita ni diibaratkan seperti kupang tembaga, nilai dah tak ada, 30 kursi je saudara. Sebab itu kita harus bergerak dari sekarang. Alhamdulillah, saya nampak gayanya sekarang ni mungkin di Tioman kita sudah pun mencapai kemenangan awal. Dan sewajarnya jadikanlah ini sebagai permulaan untuk UMNO kembali bangkit. Ya saudara, memang kita memerlukan jajaran baru. Sebab itu kita tidak akan boleh bersendirian. Dan hari ini kita telah pun berganding bahu bersama dengan Pakatan Harapan, itu Parti Keadilan.
di masa-masa mendatang. Jadi santunilah. Saya rasa kali ini mungkin kita akan lebih ikhlas dalam mewujudkan ukhuwah persaudaraan. Saya rasa kita lebih ikhlas. Cukup-cukuplah kita belajar daripada kehancuran muafakat nasional. Biarkanlah lebay-lebay itu dengan cara mereka duduk dengan Pakatan Parti PBM, biarkanlah mereka. Dan kita tak perlu menoleh ke belakang lagi. Benar, kita harus menyantuni demi agama, bangsa dan negara. Tapi kalau orang tak sudi, nak buat macam mana? Janganlah kita ni hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Enough is enough. Santunilah ikatan yang ada sekarang ini antara UMNO dengan Parti Keadilan. Benalah kekuatan bangsa kita supaya kita akan mencapai matlamat yang kita tuju. Bahtera ini, kerajaan perpaduan ini harus berlayar dengan semakin mantap, yang dipacu nakodanya oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pembantu nakodanya Juragan Datuk Seri Zahid Hamidi yang menjaga kemudi bersama dengan Datuk Fadilah. InsyaAllah saya yakin saudara, kalau paling penting bertolak daripada keikhlasan diri. Saya dah nyatakan tadi, siapa sebenarnya yang bunuh UMNO, siapa sebenarnya yang meruakkan nama UMNO. Orang UMNO itu sendiri. Berhentilah daripada kegiatan tersebut. Saya agak tertarik hari ini membaca tulisan adik saya, sahabat parit saya, saudara Syabuddin Husin. Ini seronok saya baca, saudara. Ini sekadar kita berfikir seketika, saudara. Iaitu tentang kenyataannya itu ramai mulai demam kerana Anwar Ibrahim. Ini keadaan sekarang. Memang tidak nafikan ini hari ketiga Datuk Seri Anwar Ibrahim mematu anjung kuasa Distrik Perdana, dan menurut saudara Syabuddin Husin ramai dah mula demam. Jadi sebab dalam banyak-banyak ucapannya ketika berkempen, Datuk Seri Anwar Ibrahim sering menekankan bahawa kalaulah beliau jadi Perdana Menteri, orang pertama yang akan demam adalah Tun Dr. Mahathir. Saya bila baca itu ketawa. Memang betul saudara, sebab adalah beberapa klip video yang kita tengok. Dia kata kalau dia jadi Perdana Menteri, orang yang demam Dr. Mahathir. Jadi ungkapan itu bukanlah berarti Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang pendendam, tapi ia menggambarkan bahawa dirinya tidak akan berkompromi dengan tindakan salah guna kuasa. Tidak mahu lagi dengan KKN lah, korupsi, nepotisme, saudara, dan penyelewengan, saudara, untuk memberi kekayaan yang keterlaluan, kepada kalangan kroni dan kaum kerabat sendiri. Itu adalah natijah dan kehendak harapannya. Jadi saudara, akhirnya dengan takdir ilahi, walaupun dicuba dihalang beberapa kali, saudara, ada janji yang dimungkiri sewaktu Pakatan Harapan dulu, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 24 November lalu mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Dan sejak beliau menjadi Perdana Menteri, saya kata walaupun Dr. Mahathir kelihatan banyak mendiamkan diri, tapi tidak pula kita pastikan apakah beliau sudah pun sedang demam ataupun sihat seperti biasa. Cuma saya tengok dia masih lagi menghantar kiriman culipan. Konon-kononnya dia kata pelantikan Datuk Seri Zahid Hamidi ini melanggar etika ataupun rule of law, kerana Datuk Seri Zahid masih lagi dalam perbicaraan. Cuma kita nak tanya Dr. Mahathir ni bercakap tu jangan jadi sasau. Orang masih menghormati anda. Dalam demam tu jangan meracau. Kerana waktu anda jadi Perdana Menteri, siapa yang anda lantik dalam kabinet anda? Saya tak mau mengulangi, tapi realitinya anda melantik Lim Guan Eng, orang yang masih dalam perbicaraan juga. Kita bukan, jadi orang kata nak sebut tu ini, tapi masalahnya orang demam sekarang ni. Dan saya melihat yang pastinya Datuk Seri Anwar Ibrahim kata saudara ini Syabuddin Husin, dia kata beliau tidak melakukan sesuatu yang boleh membuatkan Dr. Mahathir jadi demam hari-hari. Tapi dia akan menentang segala perlakuan yang pernah kepimpinan yang dibuat oleh Dr. Mahathir. Kerana selepas mempengusikan mesyuarat pertama kabinet dan beliau masuk pejabatnya di Kementerian Kewangan selaku beliau memegang juga jawatan Menteri Kewangan, tumpuan Datuk Seri Anwar Ibrahim lebih jelas untuk memperlihatkan seriusnya menangani pelbagai masalah negara akibat kebejatan kepimpinan kerajaan terdahulu.
Jadi dengan pendekatan awal itu nampaknya saya lihat bukan hanya Dr. Mahathir yang demam, tapi ramai juga akan demam saudara. Kerana melalui penegasannya, beliau menyatakan setelah dilihat, dikaji, memang wujud pelanggaran peraturan dalam beberapa perolehan kerajaan yang dibuat semasa era Tan Sri Muhyiddin, serta mengesahkan beliau memiliki fail mengenai dakwaannya semalam bahawa kempen Perikatan Nasional pada PRU 15 lalu dibiayai oleh wang dari tokeh-tokeh judi. Jadi beliau juga mengumumkan tentang semakan semula projek, macam projek tempatan banjir itu daripada 15 bilion, 7 bilion sudah pun dianugerahkan. Jadi beliau mahu dihentikan saudara. Ya, kita tak pasti saudara sejauh mana tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mendatang. Tetapi memanglah kali ini bukan sahaja Dr. Mahathir yang demam. Sebagaimana tulisan sahabat saya Syaibuddin Husin, yang ramai demam termasuklah Tan Sri Muhyiddin. Dah merayau, mungkinlah partinya, pimpinannya, tak tahulah, setakat ini masih lagi mendahului di Padang Serai. Kalau dia menang pun bagaimanapun, ini tidak menghalang daripada pihak berkuasa untuk memanggil pimpinan mereka dalam siasatan berhubung isu 600 bilion. Ada yang kata 580 bilion, ada yang kata 530 bilion. Dapatan saya melihat daripada tular dalam media sosial, banyak saya. Walaupun Laskar Maya Perikatan Nasional sekarang ni mulalah membuat pendekatan dan gerakan, memberi gambaran yang seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni berdendam, pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri ni tak betul dan sebagainya. Mereka sedang mengejar ataupun melakukan olahan-olahan untuk mewujudkan suasana politik yang tidak tenteram. Tapi saya yakin ini tidak akan menghentikan hasrat Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memperbetulkan sistem pentadbiran negara. Hari ini hari ketiga saya, dan saya nampaklah sekarang ni dalam hari-hari yang mendatang sesuai dengan jiwanya yang menentang KKN. Kerana kali ini bila jadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menterinya Datuk Seri Zahid Hamidi, ini adalah dua regu yang era Dr. Mahathir dahulu mengutarakan kebencian menentang KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Dan saya melihat kedua-dua mereka, saya rasa mereka akan memacu anjung kuasa Seri Perdana ini tidak lain tak bukan sejajar dengan kehendak reformasi yang dilontarkan sepanjang perjuangannya. Saya melihat sekarang ni saudara bahawa mengikut kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, bahawa pihaknya katanya besok dia akan menghadap Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentangkan beberapa fail yang menyentuh tentang pimpinan politik dan bagaimana untuk menanganinya. Saya tahu bahawa mungkin Datuk Saifuddin Nasution mahu minta pandangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, apakah keadaan begini, orang akan melihat kita ini membalas dendam dan sebagainya. Tapi yakin saya daripada kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau tidak mahu mencampuri urusan pihak penguat kuasa, dan begitu juga apa yang dilontarkan oleh Datuk Seri Saifuddin waktu beliau mengadakan sidang media semalam bersama dengan Ketua Polis Negara, bahawa pihaknya tidak akan bertoleransi kepada siapa sahaja yang dilihat mencabar kedaulatan, undang-undang, perlembagaan negara kita ini. Jadi demamlah. Ini pasti demam saya. Saya bahawa sekarang ni kabarnya SPRM yang terbaru petang tadi saya terima bahawa Tan Sri Muhyiddin bersama dengan bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin juga akan dipanggil oleh pihak Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk memberi keterangan. Ini juga tidak terkecuali Tan Sri Anwar Musa, kerana sudah ada laporan yang menyebut bahawa sewaktu pilihan raya di Sabah dulu, itu ini tokoh TikTok Saudara Zamil Ibrahim, dia semalam telah membuat laporan di Pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah, minta disiasat berhubung kenyataan Tan Sri Anwar kan katanya bahawa terdapat wang berjuta-juta dalam bilik tidur Tan Sri Muhyiddin.
Sejauh mana benar tak benar kita tak tahu. Tapi saya rasa bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah akan memulakan siasatan kerana kabarnya, saya dipahamkan bahawa kabarnya kertas siasatan tu pun mula dibuka oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Memang demamlah saudara. Ini bukan tak termasuk ni apa Dr. Mahathir. Janganlah saya nak bagi tahu pada rakyat, pada teman-teman, ahli akar umbi anda semua, sebarang tindakan yang dilakukan oleh penguat kuasa atas keizinan dan persetujuan daripada mereka yang berada di anjung kuasa di Seri Perdana itu, lain tak ada saudara, adalah untuk menyelesaikan kebejahatan yang sekian lama terjadi di negara kita, yang akhirnya rakyat tidak dapat menikmati kemakmuran yang dimiliki oleh negara kita. Saya bersetuju saudara, kemakmuran negara ini sepatutnya dikongsi bersama oleh seluruh rakyat, agar tidak ada lagi kepincangan, tidak ada perbezaan. Kita mahu setiap rakyat tanpa mengira kedudukan, keturunan dan sebagainya boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi ini tak berlaku. Yang kaya terus kaya, yang miskin terus papa kedana. Ini meminjam ungkapan kata-kata Datuk Seri Anwar Ibrahim yang beliau mahu menyelesaikan persoalan ini. Saya rasa ini hari ketiga saudara. Dan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegah Rasuah tentulah semakin sibuk kerana banyak sangat laporan-laporan. Laporan portal The Vibe pun ada juga memetik mengatakan bahawa siasatan SPRM susulan laporan berhubung penyelewengan dalam pengurusan dana negara ketika pandemik dulu itu menyentuh tentang 600 bilion. Bukan sikit saudara. Saya merasakan bahawa apa yang dilontarkan oleh Ketua Perangan UMNO, sahabat kita Saudara Syam Jalil, dia mahu diadakan RCI, Royal Commission Investigations. Itu siasatan diraja, secara ini perlu dilakukan. Kita rakyat, saya berseru pada teman-teman semua yang berkesempatan bersama dengan saya, kali ini kita harus berdiri teguh di belakang pemimpin yang mahu membersihkan segala kebejahatan yang berlaku di negara kita ini. Cukup-cukup dah. Kita mesti meletakkan satu tindakan, dalam bahasa Inggeris kita make a full stop. Enough is enough. Tak ada lagi dah masa untuk kita mengizinkan mereka yang berada di anjung kuasa mewenang, mengaut keuntungan. Yang kaya biarlah mereka. Sebab itu saya agak terkesan apabila Tan Sri Mokhtar Al-Bukhari menyatakan bahawa itu persetujuan dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk tahun ini akan menerima sejumlah 10 juta ringgit hasil daripada keuntungan yang diperolehi sebagai pengimport beras. Tapi kita dengar kenyataan daripada Menteri Besar Kedah itu seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim menekan Datuk Tan Sri Mokhtar. Bukan. Persetujuan bersama. Kau dah untung, bagilah pada rakyat. Inilah CSI. Iaitu tanggungjawab masyarakat supaya tenang. Dan saya nak bagi tahu saudara, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim mula menunjurkan sesuatu dengan Tan Sri Mokhtar, maka saya yakin ramailah toke-toke besar sekarang ni tengah berfikir apa pula nak jadi pada aku. Yang kalangan kroni-kroni Dr. Mahathir ini yang dikatakan demam, kata sahabat kita Saudara Syabuddin Husin. Memang demam saudara. Apa pula unjuran yang akan dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menangani persoalan ini? Sebab tidak lagi yang kaya terus kaya, mesti ada tanggungjawab. Tanggungjawab pada negara, tanggungjawab pada masyarakat. Saya melihat keadaan ini saudara. Sebab itu saya mengatakan dan saya bersetuju dengan pandangan Saudara Syabuddin Husin bahawa tentu Dr. Mahathir demam saudara. Memang demam. Sebab saya lihat ni satu lagi, ini laporan polis tentang daripada Solidariti Amal Rakyat. Polis Diraja Malaysia digesa untuk melakukan siasatan terhadap Datuk Seri Syahidan Kasim mengenai rancangannya untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Ini menurut kenyataan daripada Pertubuhan Solidariti Amal Rakyat. Mereka telah membuat aduan bahawa minta supaya pihak polis pula menyiasat. Semalam saya dah bercakap benda tu, bagaimana Syahidan Kasim mengeluarkan kenyataan mahu menjatuhkan kerajaan perpaduan.
Secara kenyataan dibuat olehnya boleh menjejaskan ketenteraman awam serta ada cubaan menjatuhkan imej dan prestasi ke bawah duli yang memulia si paduka yang bernilai Perang Agong. Ini dinyatakan oleh kumpulan pertubuhan bukan kerajaan Solidariti Amal Malaysia. Sebab itu 18 Polis katanya akan dibuat untuk memastikan tiada lagi mana-mana ahli politik bebas untuk berkata mengenai perkara-perkara yang boleh menjejaskan ketenteraman awam. Saya harapkan benda ini terlaksana. Saya dalam kadang-kadang begini, kadang-kadang timbul persoalan. Bila kita melihat banyak pendedahan berlaku, cuma timbul persoalan, kenapalah perkara ini tidak berlaku waktu Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Sepatutnya perkara ini telah pun ditangani oleh beliau lebih awal. Kalaulah waktu itu Datuk Seri Ismail Sabri mengambil tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya rasa kita tidak akan mengalami kekalahan begitu teruk. Rakyat tidak akan terhakis keyakinannya pada Parti UMNO. Itu keadaannya. Tapi nak buat macam mana, kata nasi dah jadi bubur. Sebab itu kita harus bersama dengan pimpinan yang ada hari ini untuk menangani segala kebejatan dalam politik negara kita ini. Cuma sekarang ni saya melihat satu perkara. Saya dengar kadang-kadang bosan, tapi lucu pun ada. Saya tengok semakin banyak sekarang ni Tan Sri Muhyiddin bercakap, ni makin banyak tanda-tanda yang timbul. Jadi saya rasa dia semakin melalut lah. Dalam banyak-banyak hal politik negara ini, Tan Sri Muhyiddin adalah dalam keadaan yang paling bercempera sekarang. Saudara boleh dengar kenyataan demi kenyataan, sama ada dalam TikTok, sama ada dalam media sosial secara. Dan saya melihat menggambarkan seolah orang yang sedang mengelabah. Dan sering beliau membuat keadaan, orang kata buat kerja tak pandang-pandang dah. Apa dan cakap pun cakap sajalah. Sebab itu ketika dia menjawab isu 600 bilion, dia sekarang ni banyak membuka pekung yang menunjukkan bahawa seolah ada unsur-unsur untuk menafikan sesuatu kebenaran itu. Dia kata dia tak tahu mana datangnya jumlah 600 bilion. Sedangkan dia lupa bahawa ungkapan kata 600 bilion itu telah pun diucapkan olehnya sewaktu pengumuman negara berada dalam keadaan darurat. Kerana dia mengatakan kerajaan menyediakan sejumlah 600 bilion untuk ransangan ekonomi. Waktu itu tak sebut pun kata tentang EPF ke, tentang moratorium bank ke, tak ada saya. Ni tiba-tiba sekarang ni bila timbul isu perbelanjaan bajet 600 bilion, jawapan pertama diberinya, dia kata mana datangnya perkataan 600 bilion. Kemudian ada pula ujahnya yang kita lihat macam tak masuk akal. Macam tak masalah bila dia memperincikan perbelanjaannya dalam usaha untuk menutup sebagaimana yang rakyat lihat sebagai skandal. Ini skandal terbesar. Dulu orang kata skandal terbesar adalah skandal YMDB. Ini 600 bilion ni dunia pun terkejut lagi. Apakah negara kita tak henti-henti dengan skandal demi skandal? Dan banyaklah sekarang ni dia cuba untuk mengubah angka. Kononnya hanya berbelanja 530 bilion. Bagi saya 530 bilion pun besar. Dan dia pun bagi pecahalah. Dia kata 145 bilion adalah duit pengeluaran KWSP, I Lestari, I Sina dan I Citra. Tapi waktu dia mengumumkan 600 bilion tadi tak sebut pun jumlah itu. Kemudian dia kata 10 bilion duit itu adalah duit pengurangan bayaran kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi bagi pencarum-pencarum dikurangkan jumlahnya 10 bilion. Juga termasuk dalam 600 bilion. Saya kata bercempera betul lah pelotak dia ni. Kemudian dia kata 180 bilion pula ada untuk moratorium pinjaman bank. Dah bagi orang yang menantak penangguhan moratorium pinjaman daripada bank, maka jumlahnya 180 bilion. Ke situ pula perginya. 80 bilion lagi inisiatif-inisiatif lain. 83 bilion adalah suntikan fiskal katanya. 20.92 bilion bantuan subsidi dan subsidi upah. 5 bilion beli vaksin. Jangan lupa saudara, 5 bilion beli vaksin yang dibentangkan di Parlimen. Kemudian ada tambahan. Ini tak disebut. 18.2 bilion geran khas Prihatin Nasional. Yang Makcik Kiah, Makcik Limah, Pak Saleh.
4.21 bilion geran khas, prihatin lagi. Kemudian 842 juta geran khas, prihatin permai. Dan 500 juta bantuan lain. Jadi 547 bilion jumlah pecahannya, bukan 530 bilion. Dia kata dah melalut ni. Daripada 600 bilion pergi 30 bilion. Kemudian sekarang ni kalau pecah itu 547 bilion. Jadi kalau kita mengikut angkanya, yang katanya pada 12 April dulu dia kata sama ada 600 bilion tolak 530 bilion. Jadi ke mana hilangnya 70 bilion? Ini persoalannya, saudara. Sejak pembentangan bajet, ini bajet yang dibuat oleh media sosial lah, sebab timbul pelbagai jumlah angka yang mengelirukan. Jadi ia perlu diperjelaskan. Sewajarnya Suruhanjaya, pencegah rasuah, sewajarnya ini jawatan kuasa, kira-kira parlimen mesti bertindak. Sebab itu kewajaran kita untuk menuntut agar RCI diwujudkan. Ini bukan kecil-kecil ni, dia ramai sangat dan saya nampak melalut. Jadi perbelanjaan mewah yang bukan kita tak tahu, repair istana, bukan istana, repair ini kediaman resmi pun berjuta-juta. Dewan dipaguh berpuluh juta. Saudara, ini keadaannya, ini perlu diperhalusi. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Jadi kita harus berdiri teguh di belakang pimpinan kerajaan agar menangani skandal 600 bilion ini. Jangan dianggap itu sebagai tindakan membalas dendam. Yang salah tetap salah. Bagi kita tak mau lagi tolerate supaya ini dapat menjadi pengajaran kepada warga. Saudara, saya haraplah mungkin besok atau lusa akan ada keluar kenyataan lagi daripada pihak yang berwajib. Saya tak mau mendengar pula kenyataan daripada pimpinan politik, kerana ini akan dianggap sebagai tindakan politik atau pembalas dendam. Kalau ni ikut balas dendam, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dendam apa pada Tasimuddin? Tak ada apa pun. Yang menyumbat beliau ke dalam penjara Dr. Mahathir. Sebab itu, sebagaimana kata ada sahabat saya, Saiduddin Husin, demam Mahathir sekarang ni. Dalam keadaan demam, dia meracau lagi. Baik, saya sekarang ni, saya dipahamkan sekurang-kurangnya terdapat 30 nama telah pun dikemukakan dari kalangan ahli-ahli parlimen oleh parti-parti politik untuk dipikirkan menjawat jawatan sebagai timbalan menteri. Kerana jawatan timbalan menteri belum diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau cuma mengumumkan 28 orang sebagai menteri. Memang kena ada timbalan menteri, saya. Kalau tak ada timbalan menteri, melalutlah lagi. Jadi daripada 28 kementerian itu, sekurang-kurangnya ada 30 nama dikabarkan. Terdiri wakil-wakil daripada Pakatan Harapan, ahli-ahli parlimen saya yakin kali ini untuk timbalan menteri tak adalah dilantik senator pula. Wallahualam bisawab lah, mudah-mudahan, sebab waktu pelantikan menteri itu hari 4 senator, saudara. Jadi kita mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mengulangi pula yang lain. Menteri-menteri dulu, Perdana Menteri dulu, lantik orang ni senator jadi timbalan menteri, orang ni senator, timbalan menteri, sudah-sudah dah. Saudara. Jadi ahli parlimen Pakatan Harapan, begitu juga Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, Gabungan Rakyat Sabah, daripada Parti Warisan, serta parti-parti lain sedang dipertimbangkan untuk mengisi portfolio timbalan menteri, kabarnya yang akan diumumkan minggu hadapan. Ya, saudara, jumlah itu mungkinlah akan dihadkan kepada satu timbalan menteri untuk satu kementerian. Cuma besar kemungkinan adalah 1-2 kementerian. Contohnya macam Kementerian Kewangan. Takkanlah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dia seorang timbalan menteri saja. Rasanya, keyakinan saya, mungkin ada 2 timbalan menteri. Begitu juga dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Kemajuan Wilayah. Itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, sebab dicantumkan kerana tidak ada lagi Kementerian Wilayah Persekutuan, maka ada keperluan untuk memperolehi 2 timbalan menteri. Terpulanglah macam mana pun. Semua ini saiz kabinet dalam keadaan lebih kecil. Kabinet lebih kecil, tetapi kerja mesti jalankan. Antara nama-nama yang tersenarai, saya difahamkan, saudara, bukan pasti, untuk dipertimbangkan bagi jawatan timbalan menteri
daripada Pakatan Harapan, iaitu Ahli Parlimen Kulai, Teo Ni Ching. Kemudian Ahli Parlimen daripada Iskandar Puteri, Liu Chin Tong. Kemudian daripada Bukit Mertajam, Steven Sim. Dan Bayan Baru, Sim Zi Sin. Ini rasanya daripada parti DAP ni. Selain itu, daripada UMNO Barisan Nasional, iaitu Ahli Parlimen Pontian. Kabarnya Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Muhammad Alamin, dulu pun di Timbalan Menteri daripada Kemanis, saudara Datuk Muhammad Shah Abdullah daripada Paya Besar, dulu Timbalan Menteri Kewangan, serta Ahli Parlimen Tanjung Piai, Datuk Seri Wee Jek Sing, yang bakal mewakili daripada parti MCA. Ya, saudara, nak lantik Presiden MCA tu tak boleh lah. Takkan Presiden parti itu duduk sebagai Timbalan Menteri. Jadi Wee Jek Sing. Kemudian beberapa muka baru juga dijangka tersenarai. Termasuklah Chong Ching Jin daripada Stampin di Sarawak, Chan Fung Hin daripada Kota Kinabalu, Yang Sephora Osman, mewakili parti DAP dari Bentong, V Gana Batiarau, iaitu dari Kelang, dan Syarizan Johan, Ahli Parlimen Bangi, yang mewakili parti DAP. PKR, katanya Parti Keadilan yang akan tercalon, kabarnya lah, saudara, iaitu Roziah Ismail daripada Ampang, Saudara Hassan Abdul Karim, Ahli Parlimen Pasir Gudang, Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Adam Adli, Abdul Halim, iaitu Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Wong Chen, Ahli Parlimen Subang, Zahir Hassan yang menang di pilihan raya lalu di Wangsa Maju, dan juga Ahli Parlimen Selayang, itu saudara William Leong. Saya kata pelantikan William Leong ini wajar, sebab dia dah 3 penggal masuk 4 penggal ni, William Leong ni. Saudara, Parti Rakyat Sarawak mengumumkan 2 nama, iaitu Ahli Parlimennya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dipertimbangkan ke jawatan Timbalan Menteri dalam kerajaan perpaduan, iaitu Ahli Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sophia Brody, dan Ahli Parlimen Ulu Rajang, Datuk Wilson Unggah Kumbung. Itulah 2 nama-nama yang saya lihat, kalangan lebih kurang 30 orang yang akan diumumkan dilantik oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam jawatan Timbalan Menteri. Minggu depan, saudara, mungkin sekarang ni tengah berbincang lah di kementerian mana dan sebagainya. Kita warga cinta damai, kita menanti apakah perkembangan-perkembangan lagi berhubung dengan kedudukan politik negara. Kepada teman kita yang berjaya bermenang di pilihan raya ini Tioman, laksanakanlah tugas anda. Saudara, tenang-tenangkan fikiran. Kita tunggu lagi besok perkembangannya. Bagaimanakah hal cara yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menangani derita rakyat. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.